Assalamualaikum. So, kembali kepada tutorial yang seterusnya. So, untuk hari ini macam mana kita nak bagi cantik bahagian-bahagian hakim. Okey, so bahagian hakim ni ada banyak lah. So, kita ada menu hakim. Kita nak hias senarai peserta. Kita nak hias senarai hakim. Kita nak hias penilaian peserta. Semua ni benda senang saja. Saya akan tunjuk satu simple yang basic dan memang cukup senang saja untuk kita buat. Okey, so kita pergi satu demi satu. So kita nak buat untuk uh, menu bagi hakim. Okey, so macam mana kita nak buat, nak hias menu hakim ni? Okey, kita nak bagi nampak macam menarik lah sikit. Ini nampak macam statik sangat kan. So macam mana kita nak buat bagi dia nampak menarik? So kita nak hias pada bahagian yang ini. Okey, kita nak hias pada bahagian yang ini. So contoh let's say katakan yang ini, selamat datang Hazma, tugas hakim ni kita nak bagi bold kan. Dia pun tak ada masalah. Kita letakkan kod untuk bold lah. Okey. Okey, tapi kalau kita tak nak, contoh saya nak boldkan dia, saya letak B. Sorry, saya letak B dekat sini. B. Okey, saya copy close tag dia. Dan saya pastekan di sini close tag dia. Okey, saya tekan Ctrl C, Ctrl V ya untuk copy dan paste. Okey, so bila saya refresh, dia akan bold lah, nampaklah bold sikit. Nak buat tugas hakim pun nak bold pun boleh juga. Gunakan step yang sama. So apa yang saya nak highlightkan dekat sini, macam mana kita nak hias list kita ni, OL dan LI ni. Okey, so first kali kita letakkan, kita boleh tengok dekat sini, kita boleh pergi kepada bahagian list. Kita pergi kepada rujukan kita lah. Okey, website w3.css. Kita pergi kepada bahagian list. Okey, pada bahagian list ni dia ada banyak contoh-contoh list yang dia ada buat. Ada, kalau kita nak buat yang advance macam ni pun boleh, tak ada masalah. So terpulang kepada kamu. Kamu nak buat list yang basic macam ini pun boleh. Kamu nak buat list yang berwarna-warni pun boleh. Okey, tetap semuanya terpulang kepada kamu. Kamu boleh pilih bahagian mana yang kamu nak. Okey, so kamu nak buat apa tu? Yang boleh tukar-tukar warna macam ni pun boleh, tak ada masalah. Okey, so kita nak buat yang simple saja. So apa yang kita nak buat adalah kita letakkan kelas untuk OL ni. Kemudian kita letak W3 tolak UL. Okey, so kita tengok hasil dia. Apa hasil yang kita akan dapat? Nampak dia dah berada di, dah ada style lah sikit lah kita punya LI kita tadi. Okey. Okey, so lepas, OL kita tadi tu dah ada list kita tu, dah ada style sikit lah. Kemudian kita nak letakkan nombor di sini, nombor 1, nombor 2, nombor 3 dekat sini. So selalunya nombor-nombor ni kita pakai bandage lah. Okey, kita pakai, mana ada tak? Okey, ni ni kita pakai yang ini. Okey, kita pakai selalunya yang ini, kita kalau terjumpa dekat email lah. Contohnya macam email ataupun unread message dekat WhatsApp tu, selalunya dia letak benda ni lah. Okey, so macam mana kita nak buat dia? Macam mana kita nak buat? Kita katakan kita minat sangatlah dengan yang warna kuning hijau ni. Okey, so kita copy je punya ni. Span, daripada span sehingga span. Mula daripada span sehingga span ni, kita copy dan kita paste kepada setiap LI yang ada. So, cikgu paste di sini, cikgu paste di sini, cikgu paste di sini. So, kita tengok macam mana hasil dia. So, kita akan dapat yang macam itu. So, nombor dah kita dah dapat. Tapi 666. So, kita tukar kepada 1, 2, 3. Okey, tukarlah nombor 1, nombor 2, nombor 3. Okey, bila kita refresh, kita akan dapat hasil macam ni. Okey, cikgu tak menarik warna hijau. Saya tak suka warna hijau, saya suka warna merah. Tak ada masalah, tukar kat sini warna merah, red. Saya suka belah warna-warni. Okey, terpulang kepada kamu. Satu red, satu green, satu blue. Terpulang kepada kamu. So, warna kamu tentukan sendirilah. Okey, so dapatlah hasil yang macam ni. Okey, selesai pada bahagian menu hakim. So, kamu boleh buat macam-macam lagi dekat menu hakim ni. Dia ada macam-macam cara. Okey. So, kita tengok yang seterusnya. Kita tengok senarai peserta. Senarai peserta ni ada table. Bila ada table, seperti mana cikgu ajar sebelum ni. Okey, bila ada table, apa kita nak kena letak? Okey, kita buka dulu fail senarai peserta. Mana fail senarai peserta? Senarai peserta. Okey, senarai peserta. Okey, cikgu buka senarai peserta. Cikgu cari table. Code table ni. Okey, code table ni cikgu cari dan cikgu letakkan kelas. Macam biasa, kalau nampak table saja mesti kelas W3 tolak table tolak all. Okey, bila kita refresh, yes, table kita dah nampak cantik. So, cikgu saya nak letak warna ke atas ni, boleh tak? Okey, boleh, tak ada masalah.
So kita pergi kepada TR, kita letak kelas. Kelas sama dengan, okey, warna apa kita letak? Warna biru. Okey, warna biru asyik biru, kita letak warna pink pula. Okey. Supaya apa saya buat warna-warni ni? Supaya tak ada orang yang tiru saya. Kalau ada orang tiru juga warna saya tak tahulah. Okey, saya lebih suka kamu buat dengan menggunakan warna kamu sendiri. Okey, saya letak W3 tolak pink. Okey, bila kita refresh, okey, kita akan dapat hasil yang macam ni. Okey, cikgu masih bercantum jadual dengan footer. Tak ada masalah. Okey, dekat table class all ni kita tambah margin. Margin di bawah, kita nak jarakkan di bawah. Bawah jadual kita nak jarakkan. Apa kita letak? Kita akan letak W3 tolak margin bottom. Okey, margin bottom maksud dia akan jarakkan pada bahagian bawah table tu. So, bila kita refresh, kita akan dapat hasil yang macam ni. Okey, kemudian yang ini masih bercantik lagi, cikgu. Okey, tak ada masalah. Kita nak splitkan kepada dua. Okey, bahagian ini kita untuk buat carian. Bahagian ini untuk kita buat ubah saiz tulisan. Ingat, ubah saiz tulisan ni tambah-tambah tolak reset tolak-tolak ni, ini dapat 2 markah ya. Ini dapat 2 markah. Okey, ingat kepelbagaian pengguna. Kamu boleh buat 2 sama ada nak tukar warna ataupun nak reset, nak buat tulisan. So kita ambil yang paling senang lah, tukar tulisan. Okey, seterusnya kita terus pergi kepada yang ini. So macam mana kita nak buat yang ini, nak pecahkan kepada 2. So kita nak pecah, apa hal asyik buka WhatsApp je kan. Asyik buka WhatsApp je tekan. Okey, tak apa. So untuk buat splitkan kepada 2 bahagian, kita kena tengok dia ada 2 bahagian. So ini bahagian untuk carian. Okey, ini bahagian untuk carian. Ini carian di atas ni. Kita nak paparkan ikut rumah sukan. Okey, rumah kuning, sekolah bunga kuning ni. Okey, ini untuk carian. Okey, dan satu lagi untuk ubah tulisan. So ubah tulisan sikit saja kod dia ni. Include ni sahaja. So kita ada 2 kumpulan kod. Satu kod untuk carian. Kita jarakkan sikit supaya senang nampak. Ini kod untuk carian. Dan ini kod untuk ubah saiz tulisan. So macam mana kita nak pisahkan dia kiri dan kanan? So kita terpaksa menggunakan responsif. Kita kena gunakan responsif. So kita ambil yang ini, yang pecah 2. Kalau kita pecah ini, dia akan jadi pecah 3. So kita ambil pecah yang ini. So nak ambil pecah 3 pun tak ada masalah. So pilih yang mana-mana kamu suka. So cikgu ambil yang paling senang saja, kita ambil yang pecah 2. So yang pecah 2 ini, kita copy dia punya kod. Dan kita paste di bawah peserta. Ingat, paste dekat mana? Di bawah peserta. Paste. Okey. Kemudian, kita masukkan yang bahagian carian dulu. Ini bahagian carian. Okey, kita masukkan ke dalam div yang pertama ni. Okey, cari jarakkan sikit. Ini untuk bahagian carian. Ini untuk bahagian saiz butang. Okey, saya masukkan ke dalam bahagian carian. Cut. Kemudian saya paste. Okey, betulkanlah dia punya indent dia tu. Okey. Kemudian saya nak betulkan dia punya, nak masukkan pula dia punya, saya salah masuk, sorry. Saya salah masuk tempat. Saya minta maaf. Okey. Kita copy, kita cut dan kita paste pada bahagian carian. Okey, so paste pada bahagian carian, indentkan dia sikit. Kemudian kita copy pula untuk saiz butang. Kita cut, kita pun paste. So kita tengok apa hasil dia. So hasil dia akan jadi lebih kurang macam ni. Okey, tapi ini ada warna hijau. Kenapa pula ada warna hijau? Sebab dekat sini kita ada W3 green. Okey, kita buang W3 green ni dan kita refresh. Okey, kita akan dapat hasil macam ni. Cikgu, saya nak ubahkan ini letak di hujung sini. Boleh tak cikgu? Boleh, tak ada masalah. Yang ini kita letakkan W3 tolak right. Okey, kita cuba jadi ataupun tidak. Okey, salah kod. W3 tolak align, right align kalau tak silap saya. Okey, kita refresh. Kita continue. Okey, right align, sorry. So kita dah nampak perbezaan dia sikit lah. Okey, so selesai untuk bahagian yang ini. So kalau kamu nak hias untuk input lagi ni, itu terpulang kepada kamu. Terpulang kepada kreativiti kamu. Okey. So
Cikgu tunjuk yang wajib saja. Yang ini cikgu dah ajar macam mana nak tukarkan butang ni, nak tukarkan button. Okey, pergi dekat button boleh buat sendiri. Kita dah buat dah sebelum ni. Okey. So seterusnya kita pergi kepada senarai hakim pula. Senarai hakim pula dia ada dua bahagian juga, bahagian ubah saiz tulisan dan juga ada bahagian pendaftaran hakim baru. So macam mana kita nak buat? So first kali kita buat table ni dulu. So kita hias table dulu. Okey, pergi kepada senarai hakim. Okey, masuk dekat kod table ni yang ada table dan masukkan kelas W3 tolak table tolak all. Okey. So okey. Kita dah letak table all, kita letak dia punya kelas dan kita pun refresh. Okey, kita dapat hasil yang sama macam tadi. Kita buat benda yang sama saja jadi. W3 tolak margin bottom. Okey, kemudian yang ini kita letak pula kelas. Sama macam apa yang kita dah buat. Kalau kamu malas, kamu boleh copy balik kod yang ada tadi tu. Okey, kamu boleh copy paste balik. Tapi kita nak buatlah. Okey, kamu boleh copy dan paste balik dekat sini. So, dia akan jadi benda yang sama. Okey, nampak? Dia dah jadi benda yang sama. So, yang ini pun sama juga. Kita nak ulang balik benda yang sama. Kita pergi dekat bahagian responsif. Okey. Kemudian kita kopikan balik yang ini. Sama juga cerita dia macam tadi. Okey. Bawah senarai hakim ni kita pastekan dia. Ini untuk daftar senarai hakim baru. Yang kedua ni untuk butang. So, kita copy macam biasalah. Okey, untuk butang, kita cut, kita paste. Untuk link berdaftar hakim baru, kita cut dan juga kita pun paste. Okey, so warna hijau tak nak, hijau buang green. Okey, yang ini kita tambahkan W3 tolak line. Right. Line, okey. So, bila kita refresh balik, kita akan dapat hasil yang macam ni. Okey, teruskan lagi, buat lagi yang lain. Okey, penilaian peserta pun sama juga. Okey, penilaian peserta pun sama juga. Kita pergi kepada bahagian penilaian peserta. Okey, pada table ni, okey, kita letaklah. Okey, kalau kita malas, kita buat cara senang saja. Kita copy yang ini. Copy. Alamak, saya cut pula, sorry. Kita copy. Dan kita pun paste dekat sini. Settle masalah kita. Paste. Okey, bila kita refresh. Dah siap. Okey, pergi kepada bahagian lain lagi. Keputusan individu. Kita buat benda yang sama. Keputusan individu. Okey, keputusan individu. Sama juga dekat sini. Kita paste dekat sini. TR dia di atas kan? So, bawakan TR ini ke bawah. Cut. Kita gantikan TR dengan TR lama dengan TR yang baru. So, bila kita refresh, so dia akan jadi macam ni. Okey, buat lagi untuk yang lain pula. Okey, so yang terakhir kali adalah keputusan sekolah pun sama juga. Okey, pergi dekat keputusan sekolah. Nak senang, copy saja yang ini. Okey, copy saja yang ini. Paste lah dekat keputusan sekolah ni. Paste. Okey, bila kita refresh, selesai kita punya untuk hias pada bahagian hakim. So, itu saja perkongsian daripada cikgu pada kali ini. Cikgu cuba buat video yang seringkas yang mungkin agar kamu mudah untuk buat. So, kalau kamu tak faham, kamu boleh slowkan dia punya speed ataupun kamu terpulang pada kamulah. Okey, untuk extract dia punya maklumat yang telah cikgu sampaikan. Okey, so itu saja perkongsian daripada cikgu. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi pada tutorial yang terakhir. Okey, tutorial yang terakhir iaitu macam mana kita nak tukarkan butang kemas kini hapus ni kepada bentuk gambar. Contohnya kita nak butang kemas kini ni kita nak letakkan gambar pen, butang hapus ni kita nak letakkan gambar tong sampah. Okey, so macam mana nak buat dia? So, jumpa di tutorial yang terakhir. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.